Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 3 ayat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. AUX input mode. Boleh. Mati kejap, tak apa. Marah dia. Awet marah. Marah awet. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Dunia imtihan gah hai. Ye dunia imtihan gah hai. Dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian Allah taala meletakkan di dalam manusia itu satu madah. Tahu madah? Madah. Satu madah. No. Madah ni macam satu sumber. Macam satu memang lumrah, sumber yang lumrah, yakni ada madah khair kebaikan dan ada juga madah syar keburukan. Apa perkataan dia selain daripada sumber? Jadi Allah Subhanahu wa taala letak dalam manusia ni dua sumber, satu sumber khair, satu sumber syar. Syaitan bertugas untuk memperdaya kita, sedangkan Anbiya alaihissalatu wassalam tunjuk dan mengajak kita kepada jalan khair. Syaitan memperdayakan kita ke jalan syar, manakala Anbiya alaihissalatu wassalam menunjukkan kepada kita jalan khair, kebaikan. Maka disebabkan itulah dipanggil dunia ini sebagai imtihan gah. Imtihan gah makna apa? Rumah ujian. Dunia ini bukannya sergah. Sergah maknanya rumah jalan-jalan. Bukannya tamasyagah, bukannya rumah bertamasya berseronok-seronok. Tapi dunia ini imtihan gah. Rumah untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Adapun kita menjadikan rumah ini sebagai tempat berseronok-seronok, itu cerita lain lah. Tapi Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai imtihan gah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam suratul Mulk, khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, supaya Allah Ta'ala nak uji siapa di antara kamu yang bawa ahsanu amala, amalan yang terbaik, amalan yang berkualiti. Di sisi Allah Ta'ala tengok kualiti, bukannya kuantiti. Maka disebut, bila Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala letak dua sumber. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia ada fujur. Fujur makna apa? Keburukan, perasaan nak buat buruk. Wa taqwaha, dan perasaan nak buat baik. Kedua-duanya kami letakkan dalam badan manusia, iaitu sumber khair dan juga sumber syar. Syaitan memanggil kita ke jalan syirik, manakala Rahman memanggil kita ke jalan khair. Syaitan panggil ke jalan syar, Rahman yakni Allah memanggil kita ke jalan khair. Supaya nak lihat manusia ini mereka berjalan di jalan mana. Kalaulah manusia memilih jalan khair, maka manusia akan dapat kejayaan yang hakiki. Dan kalaulah manusia memilih jalan syar, maka itulah nama kepada kegagalan. Kisah orang yang ghair kalimah dan ghair kalimah punya cerita. Cerita tentang kalimah dan
ghair kalimah, bukan kalimah. Pada negara luar Syekh cerita ni, siapa nak dengar cerita boleh komen. Di negara luar Syekh cerita ada satu orang kata kepada aku, adakah kerana dengan mengucapkan kalimah saja satu orang itu masuk syurga? La ilaha illallah masuk syurga. Maka Syekh kata, fakir ni kah? Fakir ni diri Syekh lah. Aku jawab, insya-Allah orang itu akan masuk syurga. Ucap kalimah saja. Gunahgar roga tu, adakah orang yang berdosa, semata-mata berdosa, maka balasannya bil akhir. Tadi orang ucap semata-mata ucap kalimah, dia akan masuk syurga. Syekh kata, ya, dia akan masuk syurga kan. Satu lagi, orang yang berdosa, maka dia akan dapat balasannya dan akhirnya dia akan masuk syurga. Maka orang itu jawab, satu orang yang mana semata-mata tak ucap kalimah. Fakir nikah, orang itu dia buat baik tapi dia tak ucap kalimah. Maka Syekh jawab, orang itu tidak akan masuk syurga. Sebab dia tak ucap kalimah, belum masuk Islam. Maka dia kata, semata-mata tak ucap kalimah, kemudian dia satu orang yang banyak buat kebaikan, contohnya dia mencipta cahaya pelita yang pertama kan, contohnya mentol kan. Orang pertama mencipta mentol, dia buat kebaikan kan. Orang yang pertama mencipta guest room, bilik mehman khana. Orang yang buat perkara-perkara kebaikan kan. Kemudian perbi wa insan jannat, adakah orang ini tak akan masuk syurga? Maka Syekh kata, ya, orang ini pun tak akan masuk syurga. Maka dia kata, lihat di sini betapa tidak adilnya. Adakah dalam Islam tidak ada keadilan? Dia tanya kepada Syekh. Maka fakir ni kah? Syekh kata, aku jawab, kenapa? Maka dia jawab, satu orang yang mana buat dosa, kemudian dia orang yang mengucap kalimah, kemudian dia dihantar ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya satu orang yang mana dia dalam hidup dia buat kebaikan yang banyak, cuma fail satu saja, dia tak ucap kalimah, adakah orang ini akan dihantar dalam neraka? Kia bahat dia kata, apa ni? Ini adil kok mana ni kata. Maka Syekh kata, fakir ni kah? Syekh kata, Syekh kata, ya, baik. Usulnya di sini kata, ini adalah usulnya. Usulnya begini, Syekh kata. Maka dia jawab, usul ini adalah berkhilaf dengan fitrah, dia kata. Dia jawab begini, kata, usul apa ni berkhilaf dengan fitrah ni? Maka Syekh menjelaskan kepadanya, Syekh kata, Deko, lihat di sini baik. Hari ini kita belajar matematik. Kan? Yang mana riyadi ni matematik lah kan. Yang mana matematik ni lah merupakan asas tonggak kepada sains. Yang mana kita belajar perkara ini. Yang mana kita anggap ini adalah kanun kepada fitrah kan. Contohnya macam ni. Kalau satu orang itu dia menulis satu bilangan, nombor satu kan, bilangan satu. Kemudian di sebelah kanan satu tadi dia masukkan kosong, zero. 1 kosong jadi 10, 2 kosong jadi 100, 3 kosong jadi 1000. Betapa banyak 6 kosong jadi 1,000,000. Betapa banyak kosong, betapa value bertambah. Nilai bertambah. Betapa dia letak zero tadi, betapalah value tadi akan bertambah. Kemudian di sebelah yang lain, agai admi ek laga tu bul gia. Kalaulah satu orang itu dia lupa nak letak satu, ataupun memang dia tak letak satu, dia hanya letak kosong saja. Dia letak kosong saja tanpa letak satu. Kemudian dia kata, Dekoji mene tu das. Kemudian dia kata, tengok, aku dah letak 100,000 juta kosong. Banyak je letak kosong. Akan tapi value dia akan jadi apa? Kosong. Tetap zero lah, kosong. Value dia tetap kosong. Jadi, Syekh kata, disebabkan kesemua zero tadi, value tu इसको एक ही वजह से होनी जब आपने एक ही ना लिखा. Kenapa value dia tak bertambah, tetap jadi kosong? Sebabnya semata-mata kerana kamu letak satu tadi. Kamu tak tulis satu di depannya.
Jadi betapa banyak kamu tulis zero sekalipun, dia tetap tidak bervalue, tidak valuable, tidak bernilai. Begitu juga, demikian juga, satu orang yang tidak mempercayai tentang keesaan Allah. Satu orang yang tidak meyakini tentang keesaan Allah. Kemudian, इसकी कामों की वैल्यू भी ज़ेर होती है. Kemudian bila dia tidak meletakkan, mempercayai keyakinan terhadap keesaan Allah Ta'ala, betapa banyak kerja baik yang dia buat itu tetap menjadi zero. Jadi zero semua. Jab tak Allah, selagi mana kita tidak meyakini tentang Allah yang mana wahdahu la syarikalah, maka tetap kerja yang baik pun tetap akan menjadi zero. Wo कहने लगा ये बात तो आपने ठीक, dia kata ठीक कहा आपने. Kalau begitu kamu cakap betul ni macam ni. Mujhe baat samajh aa gayi, dia kata aku dah faham perkara ni. Tuan-tuan samajh gaya? Samajh aa gayi. Kalau faham tulis samajhta hoon. Samajh gaya tulis samajh gaya. Jadi kita orang Islam ni bila kita peluk Islam, ucap kalimah, seolah-olah kita letak dah nilai satu di situ. Kalau 5 kalimah, 5 apa itu rukun Islam, kita letak 5. Kemudian kita buat kebaikan kosong-kosong, bertambahlah value kita. Tapi orang yang belum ucap kalimah, belum masuk Islam, seolah-olah dia buat kosong-kosong. Orang Jepun betapa baik akhlak dia kan. Betapa banyak akhlak dia lebih baik daripada akhlak kita. Tapi disebabkan tidak ada satu di depan, maka dia tidak bervalue, tidak bernilai. Okey. Ye ऐसा ही जैसे कि वो किसी मुल्क के अंदर रहे और बादशाह, ataupun yang kedua macam ni, seperti mana satu orang dia duduk di bawah satu negara, kemudian dia memperakui tentang sultan ataupun raja pada negara tersebut, walaupun dia seorang yang berdosa, melanggari perintah sultan dan sebagainya, maka dia akan ditangkap, maka raja sultan akan bagi hukuman pada dia sedikit sebanyak, kemudian bagi peringatan kepada dia. Tapi sultan tidak akan halau dia daripada negara tadi, sebab dia mengakui sultan, raja di negeri tersebut. Tapi satu orang yang mana dia duduk dalam satu negara, kemudian dia boykot ataupun dia panggil memberontak terhadap satu ketua negara, sultan, raja dan sebagainya, dia tidak memperakui bahawa sultan yang sah di negara tersebut, kemudian dia buat kesilapan dan sebagainya, maka raja akan tangkap dan raja tidak akan bagi keizinan dia untuk duduk di negara tersebut. Maka beginilah misalnya Allah Rabbul Izzah, Allah Ta'ala telah bagi nikmat kalimah kepada kita, maka Allah kata tasawur badi nikmat hai, maka kita mentasawurkan Allah itu merupakan nikmat yang paling besar. Kisah seterusnya adalah kenapa di Eropah, sebab ramai orang di Eropah itu jadi majnun, jadi gila. Apakah sebab ramai orang di Eropah jadi depression, jadi gila, tension, ramai bunuh diri dan sebagainya? Saya kata di Europe, kalaulah satu orang itu dia stuck dalam bisnes dia, maka kita akan jumpai banyak contoh dan misal yang mana mereka bila stuck dalam bisnes mereka, down dalam bisnes mereka jatuh, muflis mereka, ramai kita dapati di Europe sana, mereka mula menggigit tangan mereka. Kata ke मैंने ठीक, lalu dia kata aku tak buat decision yang betul. मैंने नहीं, aku tak buat ni, aku tak buat ni. Dia cuba cari alasan. But istara sari kesari noksan. Kemudian dia letakkan semua kesalahan, semua kerugian dia letak atas kepala dia. Itu asbab jadi gila. Jabbu Bush, bila mana dia letak segala tanggungan, bebanan letak atas kepala dia, maka otak dia akan jadi short, rosak, dimak kharab. Jadi gila. Ab hairan honge ke New York, kamu heran bahawa di New York aku dapati satu bandar, dalam satu bandar saja lebih daripada 100 cawangan hospital jiwa di New York. Di New York ada lebih 100 hospital gila ni. Dan di negara kita, saya kata di Pakistan, kita nak pagal kami patah, kita tak tahu ada berapa hospital gila ni. Mungkin bolehlah bilang 1-2 ada lah. Tapi di New York satu bandar saja lebih 100 branch hospital gila ni. इसलिए कि यहाँ लोगों के पागल होने की syarah. Kenapa? Di negara kita ni jarang jumpa orang gila, ada lah sikit banyak gila Allah dan sebagainya. Apakah
wajah, faktor, sebab kenapa orang jadi gila. Pagal hal ni kebenaran di wajah. Sebab utama orang jadi gila ni sebab adalah kenapa zindagi meja pressure ni bila mana datang pressure, tension dalam kehidupan ni, usik apa ni upah dia ambil ke tension ni letak atas kepala dia. Kan? Contohnya satu orang yang mana ditalak oleh suami. Seorang isteri ditalak oleh suami disebabkan deraka pada suami, maka dia ambil tension benda tu, dia ambil kira benda tu. Duk fikir, duk renung apa, ambil berat, ambil tanggungan atas kepala dia, maka akhirnya jadi gila. Begitu juga satu orang yang stuck dalam bisnes dia, dalam PKP sekarang ni kan. Mari PKP pula, dah PKP awal dulu, PKPB, PKPK. Kan? Kemudian mari pula PKP balik. Baru nak start tahun baru 2021, baru susun kan. Ada orang sampai malam ni pun mesyuarat lagi. 9. Kan, duk fikir ni macam mana ni. Letak atas kepala dia kan. Akhirnya boleh jadi gila. Jadi Allah Ta'ala letak faedah kepada orang beriman ni. Syukur kita ni orang beriman. Semua sebut Alhamdulillah. Satu orang yang mana yakin dengan sebenar-benar yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu orang yang ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi musibah datang, tension, depression datang, besar gunung sekalipun atas kepala dia. Woyei kehegaji Allah kumazul. Dia akan kata, apa yang Allah tetapkan. Bila datang musibah dia akan kata apa? Dalam urdu dia kata, Allahku manzur. Bahasa urdu dia cakap apa? Allahku manzur. Allahku manzur makna yang Allah luluskan, maknanya yang Allah terima, yang Allah benarkan. Apa yang Allah benarkan? Kalau bahasa kita apa? Allah Ta'ala berlaku. Putusan Allah, takdir Allah kan. Kita orang Islam ada nombor akhir sekali. Rukun Islam, rukun iman apa? Khairu wa syarrihi min Allah Ta'ala. Khair wa syarrihi min Allah Ta'ala. Khair dan syar itu daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang beriman ni dia tak kira. Business down ke tak down, rumah terbakar ke tak terbakar, accident ke tak accident. Dia kata apa yang Allah manzur, apa Allah Ta'ala tulis, itulah yang akan berlaku. Jadi dia ada beriman di atas qada dan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana tidak ada pada orang kafir. Jab usnekah, bila satu orang itu kata ini takdir Allah, apa yang Allah luluskan itu yang akan terjadi, maka dengan sendirinya segala masalah secara zihninya, secara otak, duduk mengotak dia tu akan lenyap begitu saja. Contohnya satu orang yang mana rumah dia terbakar. Satu orang yang mana rumah dia terbakar, ataupun satu orang rumah dia terbakar yang mana anak isteri dia semua mati hangus terbakar. Itu ujian besar lah, kita tak berani cakap lagi kan. Satu orang yang mana telah accident, semuanya hancur lebuh habis. Kereta total loss, anak bini habis semua. Orang yang lain pula, orang datang pergi ucap takziah pada dia, dia kata apa? Dia cakap, Ya Allah ku manzur. Yang mana? Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun nampak riak kesedihan, tapi dalam hati dia ada kekuatan. Ada something, kekuatan dalam hati dia. Kan? Takah dalam hati dia, dia kata ini takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jab usni ya al-fas, bila satu orang Islam dia kata Allah ku manzur ataupun takdir Allah, apa yang Allah kehendaki, maka segala muamalah dia letak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak letak atas kepala dia, maka inilah yang menyebabkan dia terselamat daripada GILA. Pagal. Selamat daripada gila lah. Bila letak tak apalah, Allah Ta'ala dah tulis. Kalau kita letak ini atas kesalahan aku, ini kesilapan aku, ini aku silap buat keputusan, ini aku, maka itulah yang menyebabkan kita jadi gila. Allah selamatkan kita jadi gila. Kalau nak bagi gila pun bagi gila Allah. Gila zikir pada Allah. Gila dakwah kan, tak apa. Allah Ta'ala faedah. Tutup tak apa. Faedah kita yakin kepada zat Allah, bahawasanya insan mutawazin, maka manusia akan melalui satu kehidupan yang sederhana. Kan? Azwan ada yang dia faham, tak apalah. Jangan tak faham je. Nafs syaitan sebashna iskili asan wajah. Maka mudahlah bagi dia untuk mengelakkan diri daripada nafs dan syaitan. Ada soal, ada soalan yang bagus. Satu orang datang pada aku, kemudian dia, Syekh kata, satu orang datang, kemudian dia buat soalan kepada aku, yang mana critical soal. Dan dia seorang komunis. Seorang komunis, dia tanya aku, bagaimana kamu percaya kepada syaitan? Ab syaitan ko kiuman? Kenapa kamu percaya kepada syaitan? Akan kewujudan syaitan tu? Maka jawapan yang baik,
Dia acah soal, jawapan yang baik. Syekh kata, kalau kita fikir, berzahir uska jawab, jawapannya kita tak faham. Kan? Ham syaitan ku kiu mante. Kenapa kita percaya kepada syaitan? Bukan beriman kepada syaitan, tapi kita percaya adanya syaitan. Siapa tu? Oh. Syaitan, bukan syaitan. Ham syaitan ku kiu mante. Kenapa kita percaya kepada syaitan? Kan? Kia zorat hai syaitan ke mana? Apakah keperluan kita percaya kepada syaitan? Oh, masuk adik. Cepat. Ambil adik, sayang. Pergi Pak Amzam, apa perlunya kita nak percaya adanya syaitan? Maka orang itu jawab, acai burai ham khud karte hain. Orang itu kata, kebaikan, kita yang buat kebaikan. Tak apa jenis, tak apa. Kita yang buat kebaikan, kan? Kita buat keburukan, kemudian kita letak kesalahan atas kepala syaitan. Itu dia punya soalan. Kita sendiri buat kebaikan, keburukan, tapi kita letak kesalahan atas kepala syaitan. Syaitan ku kiu mana? Kenapa kamu? Dia tanya Syekh. Kenapa kamu percaya pada syaitan ni? Fakir ne usi ek baat samjai. Maka Syekh kata, aku cuba memahamkan dia satu perkara. Dekhe, tengok baik. Contohnya, me chan perjau. Aku pergi ke bulan, Syekh kata. Kemudian bila aku pergi bulan, mujhe kahin padi nazar jai. Sudah. Mujhe kahin gulkan padi hui nazar. Aku nampak bulan ini seperti bentuk tablet contoh. Bentuk apa? Bujur kan? Bujur. Tu gulkan dekar me ek natijah nakalu. Maka bila aku lihat bulan itu bujur, maka aku keluarkan natijah bahawa यहाँ चांद के ऊपर कहीं ना कहीं गोल भी है और कहीं ना कहीं kan भी है. Maka setelah buat keputusan, natijah yang keluar bila aku lihat begitu, aku buat keputusan bahawa di bulan ini कहीं ना कहीं गोल भी है, ada bulat dan ada juga bujur. और दोनों आपस में bila bertembung bujur dengan bulat itu, maka dia akan jadi bentuk tak bulat, tak bujur sangat. Macam itulah contohnya. Tak faham juga ni. Tengok. गोल kan का वजूद, गोल के वजूद और kan के वजूद के ऊपर एक dalil hai. गोल kan का वजूद. Jadi campur bulat dengan bujur tu jadi apa? Lepeh kita panggil kan. Bumi. Jadi dia kata dengan bergabungnya bulat dengan bujur itu, maka terbentuklah lepeh. Maka ini merupakan dalil yang mana ini bil faras, saya kata contohnya, bukan yang fakta lagi. Maknanya bulan itu dimurakab, digabungkan dengan bujur dan bulat. Maka wa anasi ki mawjud hone ki dalil hai. Maka ini dalil nak mengatakan dia ada anasi di situ. Anasi bila terbentuk, anasi ini terbentuk bila dia murakab. Bila dua benda bergabung, bila ada satu perkara yang bergabung, maka kita faham dia ada dua perkara anasir. Macam kita insan ni bergabung daripada roh dan jasad. Kita ni ada 4 unsur kan, digabungkan 4 unsur jadi manusia. Begitu juga dia kata air ni satu kewujudan. Maka bila wujudnya air, isbat ka subut hai, maka merupakan satu bukti bahawa di sana ada hidrogen dan juga ada oksigen. Betul tak? Air murakab daripada hidrogen dan oksigen. Bila ada air, maka kita faham air itu murakab, digabungkan daripada hidrogen dan oksigen. Pani ka wujud hona hidrogen. Jadi bila wujudnya air itu merupakan hidrogen dan oksigen. Pani ka wujud hona hidrogen. Jadi wujudnya air itu merupakan dalil adanya hidrogen dan juga oksigen. Begitu juga dengan bulan tadi. Jadi sekarang kita nak mari sini. Sekarang kita mari sini, tengok. Ada satu perkara yang mana cuba kamu fikir, saya kata insan ni merupakan majmuah daripada syar dan khair. Insan, manusia ini merupakan gabungan daripada kebaikan dan keburukan. Jadi dalam diri manusia ini ada sumber kebaikan dan juga ada madah ataupun sumber keburukan. Betul tak? Jadi dalam diri manusia ini merupakan gabungan di antara khair dan syar. Maka gabungan ini merupakan dalil bahawa कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है
gabungan ini, mana bergabungan syar dan khair ini merupakan satu dalil bahawa ada satu perkara yang memang 100% syar dan ada satu perkara yang memang 100% khair. Betul tak? Jadi gabung dua tu jadi manusia. Kalau 100% syar, jadi syaitan. Kalau 100% khair, jadi malaikat. Faham tak? कहीं ना कहीं ऐसी चीज मौजूद है जो सार खैर और कहीं ना कहीं ada makna gabungan daripada insan ini, manusia ini merupakan dalil bahawa manusia ini gabungan daripada syar dan khair. Maka wujudnya manusia ini merupakan dalil bahawa di luar sana ada satu entiti yang mana 100% dia sifat dia keburukan, ada entiti yang mana 100% sifat dia adalah keburukan ataupun kebaikan. Josar sarasa khair, yang mana 100% khair itu kita sebut sebagai farishta. Sebab apa? Farishta. Tulis itu farishta. Perkataan baru ini. Malaikat. Dan 100% syar itu yang kita sebut syaitan. Dan yang menggabungkan kedua-dua syar dan khair itulah kita sebut sebagai insan. Itu sebut sebagai insan. Jadi faham tak kenapa kita percaya syaitan ni? Jawapan dia faham tak? Kenapa kita percaya syaitan? Itu wujudnya kebaikan dan keburukan. Syaitan itu merupakan apa? 100% syar. Jadi adanya manusia itu merupakan dalil bahawa adanya syaitan. Itu nak bagi tahu. Kenapa? Kan orang tu tanya tadi, kenapa perlu percaya ada syaitan? Bukan kita nak yakin pada syaitan tu, kita nak percaya bahawa manusia ini digabungkan daripada dua perkara. Jadi dalam diri manusia pun ada syar, makna di luar sana kita faham ada satu entiti yang mana 100% syar. Faham tak? Bukan bab percaya, beriman padanya, macam mana kita percaya jin tu ada je lah. Faham tak? Baik. Apni marzikan zindagi. Cuba manusia lihat dalam kehidupan masing-masing. Manusia faham PCC kamban daripada duit kerja terbentuk hari ni. Manusia faham daripada duit kerja terbentuk. Maka mereka tak kira lah buat kerja dengan cara halal ke tak halal, jaiz ke tak jaiz, mereka tak kisah. Ye mal ke muhabbat bilkul ऐसे, maka cinta dunia, cinta harta ini telah begitu cair dalam dirinya. Jaiसे किसी को seperti mana satu orang yang mana diberi hidu kloroform. Tahu apa Rafiq? Satu bauan. Kloroform bila dia suruh hidu, kloroform sungna देने से जैसे कोई आदमी मदहुश. Bila satu orang itu diberi hidu bau kloroform, maka orang itu akan madhush. Apa madhush? Pengsan. Tak sedar. Yemal ke mabat insan ke madhush. Begitu juga cinta harta ini akan memengsankan manusia. Ada setengah-setengah seminar kan, dia letak duit hidu ambil aura. Itu boleh pengsan gitu. Mana pengsan akhirat. Nampak dunia aja. Tak khabar. Jadi cinta harta ini menyebabkan memati atau memengsankan manusia. Persekusi semacam maka waktu itu dia tak faham apa dah. Orang cakap tentang akhirat dia tak faham. Dia bela jadi. Dia bela-bela katak. Katak pun tak bela macam tu. Itu ada ayat seorang tu. Kan? Pero dekta ke jaiz na jaiz. Maka waktu itu bila dah cinta harta benda masuk, maka dia tak tengok dah jalan itu jalan yang harus atau tak harus, jalan halal ke tak halal, riba ke tak riba, rasuah ke tak rasuah, yang penting jalan. Kam पैसे की वजह से हो जाते हैं, इसलिए वो माल हासिल करने के पीछे. Sebab itulah dia akan sentiasa follow untuk menghasilkan harta dunia. Usi apne anak kita taskin, maka ia jadikan harta itu asbab taskin, asbab apa ketenangan dirinya. Kemudian bila dah dapat harta, dia nak satu tahap lagi, apa ni, syahrat gizurat hati. Lepas tu yang kedua dia perlu suhur pula. Dia perlu masyhur pula. Bila dah harta dia nak masyhur pula. Itu tingkat yang kedua, dipanggil jah. Tadi hubbul mal, yang kedua dipanggil hubbul jah, kedudukan. Dia kipici, maka dia akan keluar pagi sampai petang duk cari kedudukan pula, nama pula. Wo चाहता है कि इसके पास ऐसे कोठी हो कि जैसे कोठी की इसके पास. Dia mahukan satu banglo yang mana banglo tidak ada pada orang lain. Dia mahu seorang isteri yang cantik. Dia mahu pakaian yang ada dress yang mana ada orang panggil apa? Ada brand yang menyokong diri dia. Gadi meri ऐसे होने चाहिए, kereta
Aku perlukan kereta yang mana iski andar iski sing khawasyat jenam latihan yang mana menimbulkan keinginan dalam diri dia. Khawasyat wali zindagi. Tajuk surahnya kehidupan khawasyat. Kehidupan mementingkan diri sendiri. Kehidupan yang mana keinginan diri sendiri. Ab dekna ke insan in khawasyat takmil. Cuba kita lihat bahawa manusia untuk menyempurnakan keinginan masing-masing, adakah mereka mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya pil Allah ke kumako iktar ataupun dia letak perintah Allah Taala di satu tempat, kemudian dia ikut duk follow kehendak diri dia sendiri. Cuba kita lihat, adakah kita di dalam menyempurnakan kehendak kita ni, kita mengikut perintah Allah, selaras dengan kehendak Allah, ataupun kita letak perintah Allah tepi, kita ikut kehendak diri kita saja. Tahu pada secara umumnya kita lihat, ya khawasyat insan ko bilkul anda. Keinginan inilah yang menyebabkan manusia menjadi buta. Angkong seolah-olah diletakkan apa itu hijab di dalam mata seseorang itu. Insan ilmu ke wujud dan manusia walaupun dia ada ilmu, manusia tetap jadi sesat. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam satu surah yang berbunyi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan kehendak nafsunya sebagai tuhannya? Kemudian wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Ta'ala telah menyesatkannya walaupun dia ada ilmu. Allah Ta'ala sesatkannya di atas ilmu yang ada. Bila orang yang menjadikan kehendak nafsu sebagai ilah dia, sebagai Tuhan, sumber Tuhan dia, sumber sembahan dia, dia jadikan kehendak dia sebagai seolah-olah Tuhan dia. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah Ta'ala telah menyesatkannya di atas ilmu yang dia ada. Jadi walaupun ada ilmu, dia tetap sesat. Apa maksudnya? Dekik, ik admi sigaret. Nak bagi contoh mudah, dia kata satu orang yang isap rokok, sigaret pitah. Satu orang isap rokok. Maka sikit nuksan, walaupun dia tahu tentang kerugian, kemudaratan isap rokok tadi, tapi dia tetap isap rokok. Dalam masa yang sama, dia nasihat anak-anak muda. Adik, janganlah isap rokok macam pakcik ni. Pakcik dah umur 40 lebih dah. Gigi dah hitam dah kan. Jantung tak tahulah macam mana kan. Dia menasihati anak remaja. Baik ham tu iskam me pergi. Dia kata, adik, abang ni dah terlanjur dah. Dia kata, terpaksa dah. Kamu jangan minum. Kamu jangan isap rokok. Bahasa Urdu, isap pun dipanggil pinah juga. Minum. Kalau kita terjemah pinah ni, minum lah. Tapi sigaret pita maknanya bukan minum rokok ya. Isap rokok. Ini bahasa. Maklum wakil wasyak iskinaksan. Mana maklum di sini bahawa orang perokok tadi, dia tahu tentang mudaratnya rokok tadi. Orang kobi dan dia melarang orang lain daripada isap rokok. Dan setengah orang yang mengisap rokok pula, ada company yang buat rokok tadi, tulis atas kotak tadi kan, kotak rokok tadi, bahawa sigaret noshi mudar sihat hai. Merokok adalah berbahaya untuk kesihatan. Macam negara kita lah. Dan orang yang isap rokok pun dia tahu bahawa orang yang isap rokok itu akan memberi mudarat. Lekin uski bawajud, walaupun begitu, uski andar esi talab. Tapi dalam masa yang sama, dalam hati dia masih ada keinginan, ketagihan untuk isap rokok. Kemudian dia terpaksa terus meneruskan rokok dia tadi. Usi kita ilmu, maka itulah disebut walaupun ada ilmu masih sesat. Jadi ada ilmu masih sesat ni bukan makna belajar alim habis jadi madrasah ada ilmu tak amal sesat, tak. Apa yang kita ada ni kita tak amal, kemudian kita seolah-olah confirm pula bagi nasihat pada orang lain pun kan, maka itulah sesat dalam ilmu. Insan baz awqat khawasyat ki hato samaju. Kadang-kadang manusia ini kan tenggelam dalam keinginannya, terpaksa dalam khahisyat, dalam keinginannya. Walaupun dia mengetahui perkara itu adalah buruk untuknya, lekin perbi guzar, walaupun begitu dia tetap melaluinya. Yahi ek ace obor insan kita mengenal. Itulah beza di antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Satu lagi. Acha insan jab dekta hai ke ye burakam hai. Seorang yang baik bila dia melihat ini satu pekerjaan yang buruk, tu esa kadam nahi, maka dia tidak akan angkat kaki melangkah ke situ. Gawa se burai ki da'wat mil rahi hai और अगर ये समझता कि ये कदम उठाना मेरे लिए अच्छा है, dan kalau dia tahu kalau dia aku melangkah ke sana dia akan dapat kebaikan kepada aku, go iske andar susti ho lekin फिर भी अच्छा कदम उठाता है. Cuma kalau dia malas, kalau dia tahu dalam aku buat kerja ni akan dapat kebaikan kepada aku, walaupun dia malas dia tetap melangkah ke sana. इसलिए एक di do danish rikne wal insan apne sabab zabat पैदा करता है. Sebab itulah satu orang yang mana berdisiplin kan. Perkara yang pertama,
ikam iski zat se syuruh hati. Maka dia mula disiplin, dia mula pada diri dia sendiri. Dia tak suruh orang lagi. Ini cerita orang yang berdisiplin ni. Sabse pele ikam iski zat se syuruh hati ke apa ni anda bahawa dia cuba terapkan disiplin dalam dirinya sendiri. Disiplin ऐसे चीज है. Disiplin adalah merupakan satu perkara yang mana maghrib ki dunia uski piche per ni, mana orang di seluruh dunia mereka cuba terapkan disiplin dalam diri mereka. Kisah zindagi ke acik bahawa dengan disiplin tadi akan mengindahkan kehidupan seseorang. Disiplin baik dari segi dunia kita, baik dari segi akhirat kita, buat perkara dengan disiplin, itu yang akan menjayakan seseorang, tuan-tuan. Cerita terakhir malam ni. Kisah di Amerika, were Muslim, orang kafir di Amerika. Tuan-tuan nak dengar tak? Ngelas malam ni. Sebelum PKP ni. Malam esok, malam lusa dah PKP kan? Okey. Kisah Amerika, Syekh kata, aku jumpa satu orang, me roze tahu. Dia kata, aku puasa. Sedangkan dia orang Amerika. Orang Amerika dia puasa. Bukan orang Islam lah. Dia kata, working untuk orang Muslim. Syekh kata, kenapa kamu orang bukan Islam? Bagaimana kamu berpuasa? Dia kata, salme kush wak insan per esa guzat. Dia kata, sepanjang tahun, satu orang itu mesti lalui satu tempoh yang mana dia kena dieting. Kena buat dieting. Jab ham kush arse ke liye, dia kata dah lama kita buat digestive system ni. Kita kena, maknanya kita kena stop sekejap. Tu jisim ke anda kush, maka ada wakfa tengah-tengah dia apa? Dia ada satu tempoh tengah-tengah tu bila kita tak makan yang mana akan mengubati sistem digest kita ni. Khatam ho jati. Bahut se pechidah kisam ki bimar. Maka dengan kita buat macam ini, banyak penyakit yang berbahaya akan selamat daripada kita. Dengan kita berlapar, digestive system ni akan menguatkan digestive system kita bila kita berlapar. Orang Islam ni ada puasa dia. Obehta tarikah se kam kena ke kabel, dan kita akan dapat kekuatan untuk bergerak dan bekerja dengan cara yang betul. Mary bibi ne feslakia. Maka dia kata, dengan sebab itu aku telah buat keputusan, aku dengan wife aku telah buat keputusan sepanjang setahun 1 bulan kita kena berpuasa untuk diet. Ni orang Amerika. Sebulan dia kata setahun, dalam masa setahun sebulan kena diet dengan berpuasa. Tak makan lah, puasa cara dia lah. Mene usip bertanya ke ye sunat. Maka Syekh kata, aku kata dia ini sunat Nabi. Sunnah Nabi bahawa har mahina sepanjang 1 bulan ada ayam bais dia panggil. Ada hari putih sebanyak 3 hari. Hendaklah berpuasa 3 hari pada 1 bulan, itu disebut sebagai ayamul bais, yakni 13, 14, 15 hari bulan. Bil khusus wuluk jogai syadi sudah. Secara khususnya orang yang belum kahwin ni, ziyadah roze, dia kena banyak puasa. Khususnya ayam bais. Kenapa? Ia bukan kerana insan ke andar disiplin. Dia kata berlapar ini akan membentuk disiplin bagi satu orang manusia. Sabar dan akan menimbulkan sifat sabar dan zabat. Sabar, zabat ni yang berdisiplin jugalah. Ghai syadi syudaku iski ziyadah talqin. Dan orang yang belum kahwin kena ditekankan banyak berpuasa ni. Supaya apa? Taki uski syahwati kuat munasib rezeki, supaya kekuatan syahwat dia akan duduk dalam keadaan stabil. Orang tak kahwin kadang-kadang umur melampaui 30 dia punya syahwat dah jadi tawar. Orang istilah kita air dah masuk kepala kan. Dia jadi tawar nak kahwin. Jadi daripada 30 ke atas jadi malah. Bila kahwin pun malam pertama dia cepat sujud. Faham? Cepat sujud. Jadi bila kita puasa macam tu, dia akan stabilkan syahwat satu orang itu, akan stabil. Mana tak membuat-buat sangat, tak kurang sangat macam orang sakit kan. Sikit rai musani sikit andar madi faedah. Maka dia kata, hari ni orang Islam uski andar madi faedah dekar, mereka melihat bila ada faedah dalam satu-satu sunnah itu, isku apa namanya, mereka cuba untuk mempraktikkan sunnah itu. Maka fakir ne sunat nabawi me so sezada esi masani sunat me deki. Maka Syekh kata, aku melihat dalam sunnah nabawi ini ada lebih daripada 100 contoh sunat me deki. Dalam sunat ni aku melihat contoh ke jinko hu bahu sains ki dunia taslim करते हैं, yang mana dunia sains pun mengakui perkara itu. Ada lebih 100 dalam sunat ni,
ada faedah dalam sunnah ini yang mana sains teknologi hari ini pun mengakui perkara ini. Jadi sunat ko jangan sains naik mari yang sunnah-sunnah yang mana sains dan teknologi tak mengakui perkara sunnah tadi, sebenarnya apa terjadi? Wahai Iski Bunyadi wajah, tonggak utama sebabnya adalah researchnya belum sempurna lagi. Bila research tak sempurna lagi, dia berkhilaf dengan ini sunnah tak betul tu. Bila research dah sempurna, jabbi sains manzil, bila research tadi dah sampai kepada destinasinya, maka usni taslim kerana maka sains teknologi pun terpaksa mengakui kehebatan dan faedah yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amal sunnah ni bukan kerana kajian yang dibuat oleh orang putih. Kita amal sunnah ini kerana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah Taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah mereka cintakan Allah, ittabi'uni, maka hendaklah mereka itu ittiba' kamu. Jadi dalam ittiba' sunnah itu faedah-faedah akan datang. Kan? Masalah orang kafir tak mengakui tu kenapa research mereka belum sampai lagi. Kalau research mereka sampai, insya-Allah mereka pun mengakui akan kehebatan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita untuk ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita, baik sunnah adiyah maupun sunnah ibadah. Mudah-mudahan dengan asbab sunnah tadi Allah Taala angkat kita termasuk dalam senarai-senarai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd kama anta ahlu, fasalli ala sayyidina Muhammad kama anta ahlu, waf'al bina ma anta ahlu, fa innaka anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma inna nas'aluka hubba habibik. Allahumma inna nas'aluka hubba habibik waj'alna ittiba'a habibik برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والقحط والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء من سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لجهد الدين لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa malam lusa. InsyaAllah. Semoga Allah kabul semua.